Keluar lah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'thi wan nahdati wad din. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifina bika bil hikmah waftah 'alaina min ladunka 'ilma kama fatahta 'ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihaqqi Taha sayyidil kaunaini wa jaddil hasanaini abil batuli wal qasimi. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina sayyidina Rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim, amma ba'du. Alhamdulillah, pertama-tamanya marilah sama-sama
kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan segala limpah dan kurnianya masih lagi kita dapat meneruskan hidup kita di atas permukaan bumi Allah Subhanahu wa taala dan berusaha untuk menunaikan apa yang diperintah oleh Allah dan menjauhi apa yang ditegah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini di tengah hari yang penuh barakah ini, kita live daripada page Masjid Al-Hasanah, Bandar Baru, Bangi. Yang menonton ni kalau jelas ke tak jelas, tolong komen di bawah ya. Takut tak dengar suara ke dah bagaimana. Jelas Ustaz? Jelas. Alhamdulillah. Alhamdulillah jelas. Baik. Dalam siri kuliah Zuhur, insya-Allah para penonton, wabil khusus jemaah Masjid Al-Hasanah, kita diberi tajuk oleh pihak masjidnya ialah tentang ikhlas, yakni satu sifat yang apa kita kata susah nak dikerjakan, nak diamalkan, walaupun ringan pada mulut kita untuk disebut. Ikhlas boleh sebut dengan tajwid, tetapi ikhlas tu bukanlah satu daripada ilmu tajwid. Ikhlas tu ialah salah satu daripada ilmu akhlak, ilmu tasawuf. Jadi insya-Allah pada tengah hari ini, oleh kerana kita pun tak pandailah nak ikhlas ni nak hurai macam mana, kita ambil daripada satu kitab. Kita baca sedikit daripada satu buah kitab, iaitu Kifayatul Atqiya. Tu kitab Kifayatul Atqiya. Kifayatul Atqiya wa Minhajul Asfiya. Ini kitabnya. Kalau siapa-siapa yang ada di rumah tu, ia jadi terbalik lah. Kita pakai kitab ni, kita ambil daripada babnya ialah tentang ikhlas. Para penonton, memang di dalam Al-Quranul Karim dinyatakan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Allah Ta'ala berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah diperintah mereka itu, tidaklah disuruh mereka itu hamba, melainkan liya'budullah, illa liya'budullah, melainkan supaya ibadat, mengabdi, menyembah mereka itu akan Allah mukhlishina lahuddin, hal keadaan ikhlas kerana Allah. Tu. Jadi itulah satu daripada dalil yang menunjuk kata bahawasanya kewajipan kita di dalam setiap amal tu mestilah menyertai dengan ikhlas. Baik. Kita baca sedikit apa yang disebutkan dalam kitab ni. Wa minha ay wa minal wasaya at-tis'in. Dan setengah daripada wasiat-wasiat yang 9. Ini kalau kita baca kitab ni sejak daripada awal, kita akan tahulah apakah 9 perkara yang diwasiatkan supaya kita tu bersifat dengan dia. Dan setengah daripada wasiat-wasiat yang 9, al-ikhlasu ialah ikhlas. Wahua, dan bermula ia ikhlas itu, ar-ruknul a'zam, ialah rukun yang paling agung min a'malil qalbi, daripada segala amalan-amalan bagi hati. Jadi amalan-amalan hati ni banyak. Yang paling agung sekali daripada amalan hati ialah ikhlas. Kenapa? Kerana alladhi alaihi madarul ibadah kulliha. Kerana di atasnya itulah berputar segala ibadat tu semua sekali. Cuba kita lihat, setiap kita berniat, ataupun kita bertalafuz lah, kerana niat tu mahalluha fil qalbi.
kita bertalafuz contohnya tadi nak sembahyang zuhur tak ni. Usalli fardhaz zuhri arba'a raka'atin. Nah, adaan lillahi ta'ala. Itu kerana Allah Ta'ala. Itu dia panggil berputarnya segala ibadat tu di atas ikhlas. Nah, kerana apa? Kerana firman Allah Ta'ala tadi, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidak diperintahkan, tidak disuruhkan mereka itu hamba, melainkan supaya ibadat mereka itu akan Allah, hal keadaan ikhlas mereka itu kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tengok. Jadi kita tidak disuruh beribadat kepada Allah, melainkan ibadat kita tu disuruh ikhlas. Ikhlas apa di sini? Iaitu ikhlas mukhlisin. Kerana di sana nanti ada beberapa martabat, ada beberapa maratib, beberapa tingkatan kita kata. Martabat, maratib, bukan murtabak. Murtabak tu hok makan tu, nak buka puasa kan tu. Maratib, yakni martabat, tingkatan di dalam keikhlasan. Kerana kalau kita tidak faham tentang martabat keikhlasan, nantinya dianggap bahawasanya dia sedang ikhlas. Dia sedang berikhlas, rupa-rupanya tidak ikhlas. Ataupun dia tak nak beramal. Kerana apa? Kerana tidak ikhlas. Yang mana difikirkan ikhlas tu selayaknya dengan dia. Padahal ikhlas yang dia faham itu ikhlas yang maratib, martabat yang tinggi. Maka dia pun meninggalkan amal kerana kononnya dia tidak ikhlas. Dia kata, apa guna saya semayang kalau saya tak ikhlas? Jadi tak semayang. Apa guna saya tutup aurah kalau saya tidak ikhlas? Baik saya free hair saja, janji ikhlas. Tu tengok. Ada tu orang-orang seperti itu tu ada. Kenapa? Kerana mereka tidak memahami martabat ikhlas. Jadi ikhlas tu sendiri kita kena belajar. Kita jangan hanya berfikir dengan logik akal kita saja, ataupun menjadi pok turuk. Kita kata pok turuk tu artinya kita jadi taklid lah. Orang sebut ikhlas, kita pun ikhlas. Apa benda ikhlas kita tak tahu. Itu jangan. Baik. Wa qala ta'ala, dan telah berfirman lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ala lillahid dinul khalis. Ala, jaga-jaga, ingat-ingat, hanya bagi Allah Ta'ala ialah agama yang ikhlas. Agama yang ikhlas. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabdalah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhlis dinaka yakfikal amalul qalil. Tengok. Akhlis, ikhlaslah olehmu. Akhlis dinaka, ikhlaslah akan agama engkau. Tu Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh kita tu mengikhlaskan akan agama engkau, akan agama kita. Yang ni setiap kali kita beramal apa saja yang kita buat, mesti kita kena kerana Allah. Tu tidak melihatkan orang panggil pandangan manusia, tilikan manusia. Itu seperti kata Imamul Ghazali lah. Mana? Dia kata al-ikhlasu, Imam Ghazali kata al-ikhlasu dawamul muraqabati wa nisyanul huzuzi kulliha kaza zakarahul Ghazali. Kata Imam Ghazali, ikhlas tu ialah berkekalan, dawamul muraqabah, berkekalan di dalam muraqabah. Apa muraqabah ni? Mengintai-ngintai akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dia panggil muraqabah. Tu mengintai-ngintai. Tu ataupun kita kata muraqabah ni seperti ginilah. Kita mempercayai ada kamera yang sedang dipasang bila kita lalu ataupun kita duduk di satu tempat tu. Maka bila kita perasan kata ada kamera yang sedang menyuluh kita, maka di saat tu kita tidaklah orang panggil berbuat perkara yang tidak baik. Kenapa? Kerana hati kita ni mempercayai bahawasanya kita ni sedang dipandang, dilihat, disaksikan oleh
orang yang ada di dalam kamera tu. Bukan dalam kamera tu lah, maksudnya di tempat pancaran kamera tu di view kan pada skrin televisyen. Itu contoh. Maka saat tu kita hatinya merasai bahawasanya kita dalam penyaksian orang yang ada pada kamera. Itu dipanggil kita tu mengintai-intai, muraqabah. Samalah. Saat ni kita merasakan bahawasanya kita di dalam penyaksian Allah. Maka berkekalan di atas hati merasakan di dalam penyaksian Allah, dawamul muraqabah wa nisyanu al-huzuz. Wa nisyanul huzuzi kulliha. Dan lupa bagi segala balasan-balasan tu semua sekali. Bukan duk ingat kata baca yang ni dapat pahala, yang ni dapat kelebihan, yang ni dapat fadilah. Tak. Itu kalau kita kata martabat yang lebih tinggi lah. Tu dia tak hirau benda-benda lagu tu. Tu artinya ikhlas tu. Itu ikhlas yang dikatakan oleh kaza zakarahul Ghazali. Seperti itulah yang telah menyebut akan dia oleh Imam Al-Ghazali. Baik. Jadi apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhlis dinaka, ikhlaslah akan agama engkau, yakfikal amalul qalilu, nescaya memadalah akan engkau, nescaya memadalah bagi engkau oleh amal yang sedikit. Ni. Jadi apabila kita tu ikhlas, maka amal yang sedikit pun memada. Kenapa? Kerana amal yang sedikit itu benar-benar kita kerjakan kerana Allah, kerana pahala Allah, kerana balasan baik daripada Allah. Itu. Maka ketika itu amal kita tu maqbul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini kita kena bezakan di antara amal yang sah dengan amal yang makbul. Mana? Para penonton, kalau amal tu tidak sah, lazimnya tidak makbul. Bagaimana kita nak tahu sah ke tak sah? Masalah sah ke tidak sah amal seseorang tu ialah tentang bagaimana dia mengerjakan amal tersebut mengikut sebagaimana yang diperintahkan oleh syariat. Jadi di sini kita kena faham bahawasanya apabila seseorang tu dia beramal satu-satu amal dengan ilmu yang dia pelajari daripada kitab-kitab fiqh, contoh seperti sembahyang, contoh. Dia bersembahyang dengan mendirikan sembahyang tu menunaikan segala syarat sahnya, dan menjaga rukun-rukunnya, menjaga syarat bagi tiap-tiap rukunnya, menjauhi perkara yang membatalkan sembahyangnya, maka ketika itu sembahyangnya sudah sah. Sudah sah. Kemudian apakah sembahyang tu diterima atau tidak diterima? Ini tidak lazim, tidak automatik. Kenapa? Karena soal makbul tak makbul itu ialah tentang hati seorang musalli tadi, seorang yang beribadat tadi. Apakah dia ikhlas ibadatnya kerana Allah? Yang ni kerana Allah tu kerana pahala Allah ke, kerana syurga Allah ke, ataupun kerana Allah yang peringkat tinggi sungguh. Yang ni semata-mata kerana zat Allah Subhanahu wa taala, tidak yang lain. Tidak ada dalam hatinya ma siwallah, aghyar akdar ma siwallah. Benda-benda yang cema-cema duniawi dan selain daripada Allah, tidak ada. Itu tinggi lagi. Maka itulah yang menjadi syarat amalnya makbul. Jadi kalau seseorang tu beramal sudah tidak sah, mana? Sembahyang tidak menepati rukun dan syarat, tidak belajar ilmu fiqh, pakai ikut sembahyang, itu awal-awal sembahyangnya tidak sah. Bagaimanakah nak diterima oleh Allah? Allahu Akbar, awal-awal lagi rukun qauli tak betul. Bismillah, awal-awal lagi baca Fatihah tak betul. Walada, awal-awal lagi tak betul. Assalamualaikum, awal-awal lagi tak betul. Awal-awal lagi telah salah dengan syariat. Maka amal tadi tidak sah.
Maka bila amal tidak sah, automatik tidak diterima oleh Allah. Auto, yang tu auto tu. Tidak diterima tu auto kalau tak sah. Sebaliknya kalau amal tu sudah sah, takbirnya betul, qiyamnya betul, rukuknya betul, sujudnya betul, dan segala ruku-ruku qauli, fi'li, qalbi, segala syarat-syarat sah bagi tiap-tiap rukun. Segala perkara yang batalkan sembahyang dijauhinya, tetapi hatinya tidak ikhlas kerana Allah, maka ketika itu amalnya walaupun sah, artinya dia telah sembahyang. Orang ni dikatakan orang yang telah sembahyang, tetapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Kerana sembahyangnya walau begitu sekali betul, didirikan kerana li ajlin nas, contoh kerana manusia. Ikutlah. Limura'atin nas, kerana nak tunjukkan, nak supaya manusia tu lihat. Au talabil mahmudah, talabil mahmadah lah, ikutlah. Hamidah ke, menuntuti kepujian daripada manusia, supaya manusia puji, supaya manusia kata baik, soleh. Tidak ada dalam hatinya kerana Allah, kerana nak pahala syurga, kerana tak ada. Maka ketika itu walaupun amalnya sah, tetapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kerana itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, akhlis dinaka yakfikal amalul qalilu. Ikhlaslah akan agama engkau, nescaya memadalah bagi engkau oleh amal yang sedikit. Jadi kalau seorang tu ikhlas, amalnya tidak perlu banyak, tapi sedikit saja sudah bermanfaat, berbiji. Tu. Cuba tengok ulama'. Dia doa tak panjang macam kita pun. Kadang-kadang dia doa angkat tangan, ya Allah, makbul selalu. Kadang-kadang tak bunyi pun dia doa. Kita amin apa tak dengar. Tapi makbul. Diterima oleh Allah. Tak sama macam kita, bacanya panjang dengan lagu lagi tapi tak ada apa. Sebab kita bukan berdoa, kita membaca doa. Ini bezanya. Ikhlas tak? Tidak ikhlas. Baik, habis itu. Wasu'ila alaihi salatu wassalamu anil imani. Dan ditanyakan di atas Nabi. Wasu'ila, dan ditanyakan akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wasu'ila alaihi salatu wassalamu, dan ditanyakan akan Nabi sallallahu alaihi wasallam anil iman. Pernah Nabi itu ditanyakan tentang iman. Mahwal iman ya Rasulullah. Apakah itu iman ya Rasulullah? Ditanyakan oleh sahabat akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka bersabdalah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, huwal ikhlasu, bermula iman itu ialah ikhlas. Maka sebab itulah kalau kita tengok ada satu surah di dalam Al-Quran namanya Suratul Ikhlas. Suratul Ikhlas. Jadi dalam Suratul Ikhlas ni tidak ada pun satu perkataan yang menunjuk atau yang menyebut secara jelas-jelas tentang ikhlas. Tidak ada. Mana Suratul Ikhlas? Itulah Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ada Suratul Ikhlas, dinamakan Suratul Ikhlas. Padahalnya tidak ada di dalam ayat-ayat tersebut menceritakan tentang ikhlas, tidak ada. Tidak ada. Baik. Apa yang nak diisyaratkan? Yakni di dalam Suratul Ikhlas berbicara tentang keimanan, tentang ketauhidan, tentang ketuhanan, keesaan Allah dan segala sifat-sifat uluhiyah, ilahiyah, uluhiyah, rububiyah bagi Allah. Qul huwallahu ahad, kata oleh Nabi Muhammad, Allah itu esa, Allahus samad, Allah tu Tuhan yang serba-serbi, lengkap, cukup, ada, tidak berhajat kepada yang lainnya. As-samadu,
lam yalid walam yulad, tidak diperanak dan tidak diberanak, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satu pun yang bandingan yang kufu dengan dia. Ini tengok. Di dalam suratul Ikhlas tu tidak disebut pun tentang ikhlas. Tetapi nama surah tersebut ialah surah Ikhlas. Apa antara isyarahnya? Antaranya ialah tauhid kita, ma'rifatullah kita, keimanan yang kita belajar tentang sifat-sifat ketuhanan itu, maqasidnya atau tujuannya ialah membawakan diri kita tu mengabdi kepada Allah dengan sebenar-benar ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Nah, karenanya di dalam sababun nuzul ayah, kalau tak silap ada dalam Hasyiah Zadah Tafsir Baydawi, ada di sini, tapi besar sangat kitab tu. Nah, antara asbabun nuzul ayah ataupun asbabun nuzul surah Al-Ikhlas, satu orang Yahudi menanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, unsub lana rabbaka ya Muhammad, kamu buat bandingkan Tuhan engkau kepada kami wahai Nabi Muhammad. Unsub lana rabbaka ya Muhammad. Dalam riwayat yang lain kata orang Quraisy, orang kafir Quraisy yang meminta kepada Nabi supaya buat perbandingan, buat contoh supaya kami ni faham tentang Tuhan. Kami tak faham tentang Tuhan kamu, hai Nabi Muhammad. Tuhan kami, kamu pun nampak duduk depan Kaabah, ada 300 ekor batu kami buat sendiri. Tuhan kamu tu kami tak faham. Apa Tuhan yang kamu maksudkan? Jadi kamu buat nisbahkan, buat contoh, buat banding supaya kami ni dapat faham. Unsub lana rabbaka ya Muhammad. Buat contoh engkau akan Tuhan engkau. Unsub lana, buat contoh akan kami. Rabbaka ya Muhammad, akan Tuhan engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah sungguh. Faghadiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah betul-betul sehingga diceritakan dalam Hasyiah tu di tengkuk baju yang As-Sa'il yang menanya tadi, orang yang menanya tadi, As-Sa'il, dipegang oleh Nabi untuk ditumbuk. Sampai tahap tu. Maka lalu turun. Karena itulah dalam kitab ni dikatakan wasu'ila alaihi salatu wassalamu anil imani faqala huwa ikhlasu. Ditanya ada lekat sini. Baik. Baik. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab bila ditanya oleh sahabat mahwal iman, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam huwal ikhlas, menerimalah oleh Allah minal a'mali, daripada segala amal-amal yang banyak. Minal a'mali, daripada segala amalan. Allah Taala tidak terima daripada segala amal illa, melainkan yang Allah Taala terima. Itu maknanya. Ialah barang, iaitu amalan, karena yang adalah ia barang, iaitu yang adalah ia amalan tersebut, khalisan lahu, ikhlas, licing hati itu kerana tu la yakbalullahu minal a'mali illa ma kana khalisan lahu wa ibtigha biha wajahu. Tidak menerimalah oleh Allah Ta'ala daripada segala amal, melainkan amalan yang adalah ia amal tu ikhlas kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menuntuti dengan dia akan zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini man akhlasa lillahi arba'ina, kalau seorang tu belajar ikhlas. Ini belajar ikhlas tu memang kena ada. Dan adalah Abu Zar radhiyallahu anhu yaqulu, berkata ia, sa'altu, menanyalah olehku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil ikhlas. Satu hari Abu Zar tanya kepada Nabi tentang ikhlas, akan Allah Subhanahu wa taala. Fasa'ala rabbahu, maka menanyalah Mikail akan Tuhannya ta'ala anhu tentang ikhlas.
Faqala Allah Ta'ala, maka berfirman oleh Allah Ta'ala, al-ikhlasu sirrum min asrari udi'uhu qalba man asya'u min ibadi. Lalu Allah Ta'ala berfirman, jawab kepada Mikail tentang ikhlas tu apa? Lalu Allah Ta'ala jawab, al-ikhlasu, bermula ikhlas itu, sirrun, ialah satu rahasia, min asrari, daripada segala rahasia-rahasiaku. Sirrun min asrari. Nah, Allah Ta'ala firman dalam hadis kursi, bermula ikhlas tu satu rahasia daripada segala rahasia-rahasiaku. Man faraqad dunya 'alal ikhlasi lillahi wahdah la syarikalah wa aqama as-salata wa ata az-zakata faraqa wallahu anhu radin. Lagi bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man faraqad dunya, barang siapa yang bercerai ia daripada dunia, yakni mati, meninggalkan dunia, alal ikhlasi, di atas keikhlasan, lillah, kerana Allah, wahdah, satu-satunya. Dan di sananya ada beberapa maratib, ada beberapa martabat tentang ikhlas. Nah, ini yang terakhir ni. Katanya musannif, akhlis waza'an la turida bi ta'atin illa taqarruba min ilahika dzil kilah. Akhlis ayyuhar raghi, ikhlaskan olehmu wahai orang-orang yang gemar fi liqa'illahi ta'ala, pada perjumpaan bertemu dengan Allah Ta'ala, wa rajatil ula, dan gemar kepada pangkat-pangkat yang tinggi indallahi ta'ala, di sisi Allah Ta'ala. Maka ikhlas tu apa maksud? Al-ikhlasu waza ay al-ikhlasu, dan makna ni, mana kita ibadat kerana Allah, kepada Allah, tidak ada tujuan lain melainkan untuk hati dekat dengan Allah saja. Baik. Jadi makna tu makna yang paling tinggi sekali. Wa hadzal makna huwal makna a'la maratibil ikhlasis salasi. Makna ikhlas, yakni la turida bi ta'atillah illa taqarruba min maulaka, tu ialah makna yang paling tinggi daripada segala martabat-martabat. Jadi al-martabat al-martabatus saniyatu, martabat ikhlas yang kedua, al-amalu tama'an fis sawabi wa haraban minal iqabi. Ini martabat ikhlas yang kedua ialah ya Allah Ta'ala fid dunya, pada dunia, anin nasi ka'an yaqa'a suratul waqi'ah, seperti bahawa dia membaca surah waqi'ah, lizalika, kerana demikian itu. Wahazal martabatu, dan ini martabat yang ketiga ni, wahazal martabatu salisatu, wahazal martabatu salisatu, dan bermula ini martabat yang ketiga ni, wa amma surah waqi'ah, nak dapat kekayaan, contohlah tu. Nah, fadilat tu hiyad daniyah, martabat yang rendah, wasahibuha, dan tuan empunya ikhlas yang martabat ketiga tu, bu'dun mukhlisan, jauh daripada sebenar-benar ikhlas, itu maksud. Jadi kalau kita nak tahu tentang ikhlas ni yang elok lah, maksudnya yang kita praktikal, boleh tengok dalam kitab Faridatul Faraidi, muka surat. Baik. Jadi di dalam kitab Faridatul Faraid itu ada ratus-ratus apa yang dikerjakan kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada sedikit pun selain daripada Allah. Itu apa? Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihah wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan jangan kamu syirikkan akan Allah Ta'ala, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan jangan jangan kamu mensyirikkan pada ibadat kamu akan Tuhan kamu tu ahada, satu pun. Itu dia panggil level yang paling tinggi. Kemudian yang rendah sikit ialah seperti yang disebut oleh Imam Al-Ghazali, melihat kepada ba'ith yang mana yang lebih kuat. Kalau 80% kerana Allah, 20% saja tidak kerana Allah, maka innal hasanat yuzhibun sayyi'at. 80% kerana Allah tu, kebaikan tu menghapuskan 20% yang tidak kerana Allah, dapat pahala. Kalau
banyak yang jahat, 80% tidak kerana Allah, 20% je kerana Allah, maka berdosa. Nah, kalau sama berat 50-50, maka iza ta'arada tak saqata, bila sama berat kedua-dua tak dapat apa-apa. Jadi Imam Ghazali kata, lihat amamu sikit, umurmu pendek, maka hendaklah kamu tu berusaha mujahadah biar senantiasa dalam hati kita tu lebih banyak kerana Allah daripada selain daripada Allah. Itu dia panggil ikhlas mutawassit. Yang tadi ikhlas muntahi. Kemudian ikhlas yang paling rendah sekali martabatnya ialah orang-orang yang baru-baru nak belajar beramal, baru-baru nak pakai tudung, baru-baru nak tutup aurat, baru-baru nak semayang, baru-baru maka hak ni pakailah yang ikhlas mubtadi. Bagaimana? Iaitu melihat kepada yang mana-mana saja ada 1% pun dapat pahala. Kata Ibnu Hajar Al-Haytami, apa? Iaitu firman Allah Ta'ala, wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu. Barang siapa yang beramal walaupun sebesar zarah kebaikan, yarahu, nescaya dia akan dapat melihat. Maka bagi orang yang baru-baru nak start beramal, baru saja nak beramal, jangan terus dia ambil ikhlas yang paling tinggi tadi, jangan. Nanti tak beramal teruslah kita. Nah, ambillah ikhlas yang mubtadi tadi. Mana? Yakni 1% ada kerana nak syurga Allah, nak pahala Allah, beres. Ikhlas tu. Pakailah tudung, tutuplah aurat, sembahyanglah 5 waktu. Jangan pedulikan apa yang dikata orang, tak ikhlas ni kerana nak fashion ni. Jangan. Yang penting ikhlas tu ialah sirrun bainal abdi ma'a rabbih. Satu rahasia di antara hamba serta Tuhannya. Kita dengan Tuhanlah yang Maha mengetahui bagaimana kedudukan hati kita dalam ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lama kelamaan barulah kita masuk kepada ikhlas mutawassit, yakni kita bermujahadah biar 80%, 70%, 90% kerana Allah. Jangan sampai 80% tidak kerana Allah. Dan begitu juga jangan 50-50. Sia-sia nanti, baik kita tak payah beramal. Itu dipanggil ikhlas mutawassit, yakni bermujahadah, berlawan. Sehinggalah Allah Ta'ala sendiri mempelicingkan hati kita, maka ketika itu barulah sampai ke ikhlas yang paling tinggi, ikhlas muntahi, iaitu dipanggil ikhlas mukhlasi. Jadi mudah-mudahan perkongsian pada tengah hari ini dapat memberi manfaat, terutama kepada saya yang berkata dan kepada sidang penonton yang dikasihi, wabil khusus jemaah Masjid Al-Hasanah Bandar Baru Bangi. InsyaAllah kita berhentilah setakat tu. Mudah-mudahan apa yang kita dengar pada tengah hari ini dapat memberi manfaat dan dapat kebajikan untuk kita semua. Dan insya-Allah kalau ada di lain masa kita berjumpa lagi, insya-Allah kita akan bertemu lagi. Cukuplah setakat tu saja. Yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yazakkaru illa ulul albab. Ihdinas siratal mustaqim. Hadanallahu wa iyyakum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.